wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Li raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Perbahasan kita masih lagi pada alamat rafa'. Jadi alamat rafa' ada 3. Jadi i'rab kita aqsamul i'rab ada 4, rafa', nasab, khafat dan jazam. Dan tiap-tiap satu tu ada alamat-alamat dia. Jadi alamat rafa' ada 4. Alamat nasab ada 5, alamat khafat ada 3 dan alamat jazam ada 2. Dan perbahasan kita masih pada alamat rafa'. Alamat rafa', dhammah, waw, alif dan nun. Jadi seperti mana kita sebut sebelum ni, bila satu-satu kalimah yang kita jumpa tu hukum dia rafa', maka alamat dia tak lepas daripada 4 ni. Jadi kita nak tengok kalimat mana yang terima dhammah, kalimat mana yang terima waw, itulah kita nak mengaji ni. Jadi bila kita tengok kalimah ni, contohnya jamak muzakkar salim, dia jadi fa'il. Fa'il hukum dia rafa'. Jadi alamat dia apa? Kita tahu situ alamat dia adalah waw, bukan nun. Adapun fa'il mudhari', fa'il mudhari' yang berhubung dengan wawul jamaah ketika rafa', maka alamat dia ketika tu nun, bukan waw. Baik. Jadi pokoknya tak lepas daripada 4 alamat ni. Jadi alamat rafa' ada 4, dan alamat yang pertama kita dah sebutkan, iaitu pada 4 tempat. Jadi alamat rafa' ada 4, dhammah, waw, alif dan juga nun. Jadi dhammah pada 4 tempat. Kata musannif rahimahullah, zikir.
Saya tengok rumah. Jelas dengar. Oh, bateri tak apa? Esok makan kan? Astagfirullah. Jazakumullah khair. Sambut makan ni. Wah, wah. Salam. Okey, sambung balik. Okey. Jadi alamat rafa' ada 4, dhammah, waw, alif dan nun. Jadi kata musannaf wali raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ada 4. Lepas tu kata musannaf fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah maka dia jadi alamat rafa' pada 4 tempat. Pada fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannasi as-salim dan wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini 4 tempat. Pada keempat-empat tempat ni bila rafa' kita jumpa kalimat-kalimat ni dan kita tahu hukum dia rafa', maka alamat dia adalah dhammah. Baik, itu kita dah bahaskan dah pengajian lepas. Hari ni kita nak ambil waw. Yang kedua, alamat yang kedua bagi alamat rafa' adalah waw. Jadi kata musannif rahimahullah fa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'ain. Pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkariss salimi dan wa fil asma'il khamsah. Jadi kedua-dua
kedua-dua ni asmaul khamsah dan juga jamak muzakkar salim, ketika rafa' alamat dia adalah waw. Contoh dia, jaa al muslimuna. Jadi al muslimun apa i'rab dia? Fa'il. Jaa fa'il, muslimun fa'il. Jadi fa'il termasuk dalam bab marfu'at. Al marfu'atu sab'atun. Lepas tu al fa'il. Jadi fa'il dia termasuk dalam dalam bab marfu'at. Jadi bila dia ni marfu', maka apakah dia punya alamat dia? Alamat dia waw. Jadi alamat dia memang tak lepas daripada keempat-empat alamat rafa' yang disebut. Baik. Apa takrif dia? Jamak muzakkar salim. Ma dalla ala aksara minas naini. Betul? Biziyadatin atau biziyadati wawin wa nunin fi raf'i wa ya'in wa nunin fi nasbi wal jarri. Atau salihun litajarrudi wa adfi mislihi alaihi. Ini takrif jamak muzakkar salim, iaitu apa yang menunjuk, kita isim yang menunjuk atas lebih daripada dua dengan pertambahan waw dan nun pada ketika rafa'. Jadi pada ketika rafa' jaa al muslimuna. Jadi muslimun ni rafa' sebab dia jadi fa'il. Fa'il dia termasuk dalam marfu'at. Jadi waktu ni ditambah waw nun. Dia menunjukkan muslimun, dia menunjukkan lebih daripada dua dengan pertambahan waw dan nun pada ketika rafa'. Adapun pada ketika nasab dan jar, ya dengan nun. Itu alamat lain lah. Ra'aitu al muslimina, marartu bil muslimina, dengan pertambahan ya dan wa ya'in wa nunin fin nasbi wal jarri, pada ketika nasab dan pada ketika jar. Salihun litajarrudi wa atfi mislihi alaih. Dan masalah saya amat, waw dan nun ni boleh untuk kita tajarrudkan, kita buang dia dan kita ataf seumpama atasnya. Contohnya macam ni, jaa, sebab dia asalnya jaa muslim wa muslim. Faham? Lebih daripada dua kan asalnya macam ni, tapi orang Arab dia tak cakap macam ni, jaa muslim wa muslim. Cukup depa, masalah saya nama orang Arab cukup dia cakap macam ni, jaa al muslimun. Ini dah menunjukkan seperti mana yang di atas, jaa muslim wa muslim. Daripada dia cakap macam ni panjang, daripada kaedah dia, kalau apa yang menunjuk ke atas dua, pada ketika rafa' tambah waw nun, pada ketika nasab tambah ya nun, gitu ketika jar. Jadi jaa al muslimuna. Jadi waw dan nun ni salihun litajarrudi, boleh untuk kita tajarrud, kosongkan dia. Kita kosongkan waw dan nun ni dan kita cakap macam ni, wa atfi mislihi, dan ataf seumpamanya atas seumpama. Muslim kita ataf pada muslim juga. Boleh dah buat macam ni? Boleh. Jadi dia termasuk dalam jamak muannas, jamak muzakkar salim, termasuk dalam takrif.
salihun litajarrudi an hadhihi az-ziyadah. Boleh kita nak kosongkan daripada ziyadah waw nun ataupun ya nun tu, dan kita buat, kita atafkan muslim muslim muslim. Kalau boleh masuk jadi jamak muzakkar salim. Baik, habis jamak muzakkar salim. Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah maknanya nak takrif dia apa? Takrif dia dengan bil'ad, dengan kita bilangkan. Sebab dia ada 5 tu je. Isim-isim yang 5, iaitu abuka, akhuka, hamuki, apa dia lagi? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Jadi fa ammal waw fatakunu alamatan li raf'i fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Inilah 5 kalimat yang mana hasil daripada istiqra', kajian para ulama, dia dapati ada 5 kalimat jadi mufrad. Faham tak? Dia bukannya isim kata tasniyah, dan juga dia bukannya jamak. Dia menunjukkan atas satu, tapi dia berbeza dengan isim mufrad. Sebab tu dalam isim mufrad kita keluarkan asmaul khamsah, sebab dia punya i'rab tak sama dengan isim mufrad. Isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, lepas tu jar dengan kasrah. Adapun asmaul khamsah dia lain. 5 kalimat ni dia tak sama. Dia rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Jadi ni ketika rafa' dia punya alamat dia dengan waw. Dan dia ada syarat. Dan dia ada syarat, syurut al-asma' al-khamsah. Dia ada syarat ammah, ada syarat khassah. Ada syarat yang umum, yang mana syarat ni perlu ada pada semua kelima-lima kalimat ni. Adapun syarat yang khusus, syarat yang tertentu dengan beberapa kalimat sahaja. Okey. Syarat ammah ada 4. Yang pertama, antakuna mufradatan. Yang kedua, antakuna mukabbaratan. Yang ketiga, antakuna mudhafatan. Dan yang keempat, antakuna idhafatuha li ghairi ya'i al mutakallim. Okey. Dan syarat-syarat ni sebenarnya dia ada isyarat pada contoh. Sebab kalau kita tengok pada contoh, semuanya mufrad. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhu malin. Semuanya dengan lafaz mufrad. Bukan tasniyah, bukan jamak. Maknanya kalau abuka, tapi kita tasniyahkan dia ataupun kita jamakkan dia, bukan lagi alamat rafa' ni dengan waw. Faham? Tak cukup syarat. Begitu juga ketika kita jamakkan dia. Lepas tu syarat dia antakuna mukabbaratan. Ini pun ada contoh abuka, akhuka, hamuki, fuka, ni semuanya dalam keadaan mukabbaratan. Maknanya dalam bentuk dia yang asal. Bukannya dikecilkan. Contohnya Ubay. Dia tasghir daripada ab ataupun ukhay. Akhir tasghir daripada akh. Okay. Kalau ditasghirkan maka dia i'rab macam biasa. Dan i'rab isim mufrad. Jadi contoh yang diberi semuanya mukabbarah. Antakuna mukabbaratan. Dan yang ketiga antakuna mudhafatan. Antakuna ni dhamir hiya ni kembali pada asmaul khamsah lah.
antakuna al-asmaul khamsah ni diidafatkan. Jadi contoh ni semuanya dia jadi mudhaf. Semua dia jadi mudhaf. Nah, syarat dia jadi mudhaf. Dia jadi mudhaf dan idafat benda-benda lain. Dan syarat yang keempat, antakuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Mestilah idafat asmaul khamsah tu kepada selain ya mutakallim. Kalau kita tengok contoh, tidak ada yang diidafatkan kepada ya mutakallim. Adapun kalau kita idafatkan kepada ya mutakallim, jaa abi, waktu ni bukan lagi i'rab asmaul khamsah, tapi i'rab dia i'rab isim mufrad, iaitu rafa' dengan dhammah. Cuma dhammah di sini dhammah muqaddarah. Boleh faham? Jadi syarat-syarat ni sebenarnya ada dalam ni, tapi dengan jalan isyarat je lah, bukannya dengan jalan sebut secara soreh. Tapi ada dalam ni. Faham tak? Ada dalam contoh. Baik. Alamat ataupun syarat khas kita bagi pada dua. Bagi kalimah fu dan bagi kalimah zu. Okey. Lima syarat ni, empat syarat ni, syarat umum ni ada pada lima isim ni. Adapun syarat yang khas ni, satu hanya khusus bagi kalimat fu dan satu lagi hanya khusus bagi kalimat zu. Dia tidak ada, bukan syarat bagi kalimat yang lain. Tiga yang lain. Yang tadi itu cukup yang ni. Baik. Kalimat fu ada satu syarat tambahan, iaitu antakuna kalimah fu khaliyatan minal mim. Baik. Syarat tambahan bagi kalimah fu, nak i'rab dia i'rab asmaul khamsah, mestilah dia kosong daripada mim. Mestilah kalimat fu ni kosong daripada mim. Sebab kita boleh sebut famuka, kita boleh sebut fuka. Kalau kita guna ni famuka, maka i'rab dia i'rab apa ni? Isim mufrad. Tapi kalau kita guna fu tak ada mim, maka waktu tu i'rab dia i'rab asma khamsah. Tu maksud dia antakuna kalimatu fu khaliyatan minal mim. Syarat tambahan bagi kalimah zu, antakuna, apa dia? Antakuna bimakna sahib. Ini syarat tambahan bagi kalimah zu. Dia mestilah dengan makna sahib. Sebab ada zu dengan makna, bukan makna sahib. Ada zu dengan makna alladhi. Ada zu dengan makna alladhi. Tapi yang kita nak zu dengan makna sahib. Contohnya zu malin maknanya sahibu malin. Zul ilmi, kita ada sahabat zul hilmi, ai sahibul hilmi. Zul fadli, maknanya sahibul fadl, orang yang mempunyai kelebihan. Itu maksud zu. Baik. Yang kedua, pada syarat dia antakuna, apa syarat dia kedua? Idhafat dia, ayat dia. Antakuna idhafatuha apa? Macam mana? Antakuna mudhafatan syarat yang kedua, kalimah zu ni diidhafatkan kepada isim jins, kepada isim jenis. Diidhafatkan kepada isim jenis.
Ya. Tak zahir tambah lagi. Tak kena tulis. Tengok Ustaz. Di sini disebut ilasmi jinsin zahiran. Ismi jinsin zahir. Okey, ni kita kembali kepada apa yang kita bagi sebelum ni. Bahasa saya nombor nak padam sini. Isim sama ada dia menunjuk kepada zat ataupun makna ataupun zat plus makna. Betul ya? Itu kan kita bagi. Jadi ada isim yang menunjuk kepada zat. Ada isim yang menunjuk kepada makna. Dan ada isim yang isim tersebut dia menunjuk kepada zat dan juga makna. Faham? Contoh zat apa? Ha? Zaidun. Lagi? Ha? Baitun. Ini semua isim tapi dia menunjuk kepada zat. Dan ada isim yang menunjuk kepada makna. Contoh Jamal. Jamal. Apa lagi? Hil. Tolong. Jadi isim ada yang menunjuk kepada zat, contohnya Zaid ataupun Bait, apa lagi, ataupun Mal. Itu semua zat, merujuk kepada zat. Ada isim yang menunjukkan kepada makna, contohnya Jamal, kecantikan. Itu makna, bukan zat. Dan juga Hilm, sifat tak mudah marah, itu pun sifat. Dan juga lainlah, marah dan sebagainya, dia menunjukkan kepada sifat ataupun disebut makna. Ada yang menunjuk isim yang menunjukkan kepada zat dan juga makna. Contohnya Jamil. Jamil. Jadi kalimah jamil dia menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat dengan jamal. Faham tak? Sesuatu yang bersifat dengan jamal. Jadi dia ada dua lah, zat dan juga makna, campur dua sekali. Beza zat dengan makna apa? Zat ni dia orang kata didapat dengan panca indera lah. Dapat dengan panca indera kita, panca indera mata. Adapun yang ni didapat dengan akal. Faham? Didapat dengan akal. Yang ni dinamakan jins. Yang ni pun dinamakan jins. Jadi dinamakan wasaf. Jadi untuk kita idafatkan dia, mesti kita idafatkan kepada isim jins. Isim jins yang zahir. Macam ni ya. Dzu baitin contohnya, ataupun dzu jamalin. Maknanya kita idafatkan kepada isim jins yang zahir, bukan isim dhamir. Boleh faham ah? Itu secara ringkas. Daripada bismillah.
Uish, ni banyak kok. Okey, yang alamat yang ketiga, alamat rafa' yang ketiga alif. Jadi alif alif dah satu lah. Alif. Minta kan? Nak buat apa? Lepas tu nak masuk lah. Pergi ambil. Mana ngaji ya? Okay. Jadi alif pada fa'amal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyatil asma. Dalam tu kita ikut tasniyati asma. Maksudnya al-asma al-muannasah. Maksud tasniyatul asma tu adalah al-asma al-muannasah. Insya-Allah. Pakai terus. Al-muannasah. Ada? Musanna, tasniyah, musanna. Silap. Jazakallahu khair. Baik. Sana. Jadi pada isim-isim dua. Jadi pada isim-isim dua, rafa' dia dengan alif. Rafa' dia dengan alif. Baik, apa dia punya takrif isim tasniyah? Ma dalla ala aksara min isnaini atau isnataini biziyadati ala aksara minasnaini silap madalla ala snaini awisnataini madalla ala snaini awisnataini biziyadati apa dia? Alifin wa nunin fir raf'i, kemudian wa ya'in wa nunin fin nasbi wal jarri. Aghnat hadhihi az-ziyadatu anil atifi wal ma'tuf. Baik, saya ringkas dia punya syarah, iaitu isim yang menunjukkan atas dua. Dia menunjuk kepada dua, atau sama ada muzakkar ataupun muannas, dengan pertambahan alif dan juga nun. Contohnya jaa at-talibani. Jaa at-talibani. Jadi taliban ni isim tasniyah. Isim yang menunjukkan pada dua, menunjukkan kepada dua orang pelajar. Taliban. Dan dia ketika rafa'. Jadi bila ketika rafa' dia ada pertambahan alif dan nun. Bi ziyadati alifin wa nunin fi raf'i. Pada ketika rafa' ai fi halati rafa'. Dan pertambahan ya dan nun pada ketika nasab dan jar. Ra'aitu at-talibaini. Marartu
bit-talibaini. Marartu bit-talibai baini. Baik, ini contoh dia ketika rafa', ketika nasab dan juga ketika jar. Aghnat hadhihi ziyadatu anil atifi wal ma'tuf. Dia kata pertambahan ni menyebabkan dia tidak berhajat lagi, pertambahan alif dan nun, ya dan nun menyebabkan dia tidak berhajat lagi kepada atif dan juga ma'tuf. Okey. Apa dia atif dan ma'tuf? Baik. Asalnya kita kata jaa talib wa talib. Faham? Tapi orang Arab daripada kaedah dia tak sebut macam tu, jaa talib wa talib. Tapi cukup dengan dia tambahkan alif dan nun pada ketika rafa' untuk menunjukkan pada dua, ataupun ya dan nun pada ketika nasab dan jar untuk menunjukkan pada dua. Jadi bila dia buat macam ni, dia tidak berhajat lagi kepada atif dan juga ma'tuf. Ini atif, huruf athaf ni disebut atif, talib ni ma'tuf. Jadi dengan adanya hadhihi ziyadah, maka tidak berhajat lagi kepada atif dan tidak berhajat lagi kepada ma'tuf. Itu maksud dia aghnat hadhihi ziyadah. Terkaya pertambahan ni, terkaya maknanya tak berhajat. Tak berhajat dengan apa ni, menyebabkan ziyadah ni menyebabkan tidak berhajat lagi kepada daripada atif dan ma'tuf. Begitu juga ketika jar dan begitu jugalah ketika nasab. Habis. Jadi sini yang mana alamat dia? Alif. Yang ni alamat dia ya. Yang ni alamat dia ya. Adapun nun iwadun anit tanwin. Nun ni ganti daripada tanwin pada ketika rafa'. Kan ada tanwin, jaa talibun. Kan? Nun ni ganti tanwin tu. Dia ganti daripada tanwin. Sebab tu nun tu ketika kita idhafatkan dia dihazaf sebab dia tanwin. Faham? Kalau kita cakap jaa taliba al madrasah, kita nak kata telah datang dua pelajar. So kita nak idhafatkan taliban ni kepada madrasah. Kita nak kata telah datang dua pelajar madrasah. Waktu tu kita akan hazafkan nun. Kita akan cakap jaa talibal madrasah. Maknanya dua orang. Begitu juga ketika jamak. Talib apa ni? Kita katalah jamak dia, kita buat talibun. Okey. Jadi waktu kita nak idhafatkan, kita akan buang nun. Faham? Baik, dan yang keempat, alamat rafa' yang keempat adalah al-fa'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini yang keempat, fa'al mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu. Fa'al mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu. Okey. Jadi sesuatu tu umum sangat. Maksud syai' kat sini adalah dhamir at-tasniyah dhamir jamak, itu wawul jamak tu. Lepas tu ataupun kita kata senang alif tasniyah
waw al-jama' dan ya muannasah al-mukhatabah. Ini yang dimasukkan dengan syai' tu. Lam yattasil bi akhirih syai', iaitu fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya dengan alif tasniyah, tak berhubung di akhirnya dengan wawul jama', dan tak berakhir wawul jamaah, dan tak berakhir dan tidak berhubung dengan ya muannasah mukhatabah. Contoh yadribu, yadribu, yujahidu, apa lagi, yajlisu. Ini contoh-contoh yang tak berhubung di akhirnya oleh sesuatu. Kalau berhubung dengan alif tasniyah, dia akan jadi yad ribani, yujahidani, yajlisani. Baik. Kalau berhubung dengan waw al-jamaah pula, akan jadi yad ribuna, yujahiduna, dan yajlisuna. Berhubung dengan ya mukhatabah, tadribina, tujahidina, dan tajlisina. Okey, bila berhubung di akhir ni, maka bukan lagi rafa' dengan nun. Boleh. Ini rafa' dengan nun lah. Bukan dia. Ana pergi ke mana Ha? Silap syarah. Ini syarah alamat dhammah. Apa? Silap. Balik. Okey. Dia fa'il al-mudhari' idza ittasala bihi. Apa dalam tu? Silap. Ni saya syarah dua kali ya. Al-fa'il mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru al-muannasah al-mukhatabah. Maksud dhamir tasniyah ni alif tasniyah. Maksud dhamir jama' wawul jama'. Maksud dhamir muannasah mukhatabah ya muannasah mukhatabah. Tadi yang tersilap ana pi syarah balik. Alamat awal bagi rafa', iaitu dhammah. Ketika tak berhubung, dia rafa' dengan dhammah. Tapi bila dia berhubung dengan alif tasniyah, dengan wawul jamaah, dan dengan ya muannasah mukhatabah, maka pada ketika tu alamat rafa' dia bukan lagi dhammah tapi nun ni. Nun ni alamat dia. Adapun alif, waw, ya, dia dhamir, jadi fa'il. Boleh. Dia jadi fa'il. Baik, selesai alamat rafa'. Padam.
Allah. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, fa amma nasbu fatakunu alamatan lin nasbi fi apa? Fi khamsati mawadhi'a. Apa dia? Fil ismil bukan ya? Betul ya? Sabit. Alamat bukan dia. Apa ya? Alamat nasab. Penting ya. Sekali lagi. Apa dia? Lin nasbi khamsu alamatin, betul? Al-fathatu, al-alifu, al-kasratu, main dah. Al-ya'u dan hadfu an-nun. Baik. Jadi ni alamat nasab. Linnas dia walin nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfu an-nuni. Jadi nasab ada 5 alamat. Jadi kalau satu kalimat tu nasab, maka dia tak lepas daripada 5 alamat ni. 5 alamat ni lah kita nak cari pun. Okey. Jadi kita ambil yang pertama dulu, fathah. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi' fi ismil mufradi, betul, wa jam'i taksiri, dan fil fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'. Okey. Jadi tiga tempat ni ketika mana dia turut nasab, alamatnya fathah. Boleh betul? Itu suruh baca. Okey. Jadi yang pertama isim mufrad. Contoh dia ra'aitu al-baba. Kenapa baba? Ra'aitul baba. Ra'aitu al-ba. Jadi alamat dia fathah. Dia nasab dia jadi maf'ul. Maf'ul bagi ra'aitu. Jadi maf'ul masuk dalam mansubat. Mansubat khamsata asyar tu awal sekali maf'ul. Jadi dia punya hukum dia nasab. Jadi alamat dia fathah. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Lepas tu kita ulang baliklah apa makna isim mufrad dalam bab i'rab. Wahab. Merun. Apa makna isim mufrad? Safi? Malaysia jumlatan. Adik. Aywa. Malaysia musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al-khamsah. Itu dia mufrad. Itu mufrad dalam bab i'rab. Nanti Malaysia jumlatan wala syabihan bil jumlah tu dalam bab apa? Bab apa? Ya, jauh sangat tu. Tak sampai bab mutada. Nada belakang. Munada Malaysia mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Jamak taksir ra'aitu al-abwaba.
Jadi apa ni jadi maf'ul bih juga, alamat dia apa? Alamat dia fathah. Mudah kan? Tak susah pun. Lepas tu jamak taksir apa dah? Kak Irul. Nan. Jamak taksir. Nak dengar atas apa yang dah? Madalla ala aksara minasnaini awisnataini. Betul? Sikit lagi. Ma'ataghayyurin fi sighati mufradihi. Itu jamak taksir. Kita akan ulang-ulang insya-Allah. Ini ra'aitul abwaba. Jadi ada nampak kita tengok bab abwab. Bab ni satu. Abwab dia menunjukkan lebih daripada dua, serta berlaku perubahan pada sirah mufrad dia. Sirah mufrad dia bab. Ini sirah jamak dia. Yang ketiga, fi'il mudhari' apabila masuk ke atasnya nasib. Apabila masuk ke atasnya amil nasib dan fi'il mudhari' tersebut tidak berhubung di akhirnya di sesuatu. Hak tadi itulah alif tasniyah, wawul jamaah dan juga ya muannasah mukhatabah. Contoh lan. Kalau biasa kita cakap yusafiru Zaidun. Yusafiru Zaidun. Jadi yusafiru marfu' ke mansub ke majzum? Marfu' sebab apa marfu'? Sebab dhammah. Dhammah tu alamat dia, alamat rafa'. Alamat rafa' dhammah. Sebab apa dia marfu'? Sebab apa? Apa amil dia? At-tajarrud. Amil dia amil maknawi. Amil maknawi ada dua, tajarrud dengan ibtida'. Okey. Jadi sebab tidak ada amil nasab, sebab tidak ada amil jazam. Tak ada tu lah jadi alamat. Ini pun sama juga, tak ada. Tak ada amil nasab, amil jazam, tak ada amil nasab, itulah jadi alamat. Itulah jadi amil bagi yusafir ni yang merofakkan dia. Jadi kalau kita nak i'rab pun kita akan kata yusafiru apa ni fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi, kerana kosongnya dia daripada amil nasab dan juga amil jazam. Jadi dah tak ada amil nasab amil jazam ni, maka jadi yusafiru lah, dia marfu'. Bila marfu' alamat dia dhammah. Dah ngaji dah. Sebab apa alamat dia dhammah? Sebab tak berhubung di akhirnya sesuatu. Kalau tak berhubung di akhirnya sesuatu tapi masuk amil nasab, lan yusafira Zaidun. Waktu ni dia masuk dan alamat nasab dia fathah. Ni fi'il mudhari' apabila masuk amil nasab, nasib. Nanti kita akan mengajilah dekat bab af'al nanti. Dia akan sebut an-nawasib. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' ada 10. Ini salah satu dia lan. Jadi lan dia masuk atas fi'il mudhari' dan dia menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Jadi fi'il mudhari' selepas dia kalau dia tak berhubung di akhirnya sesuatu, alif taniyah tak ada, waw jamaah tak ada dan juga ya tu pun tak ada, maka dia punya alamat nasab dia dengan fathah. Al-alif. Adapun alif maka dia jadi alamat. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'i al khamsah. Tadi asma'ul khamsah jaa abu ka, rafa' dengan waw, nasab dengan alif. Ra'aitu aba ka. Nanti khafat dengan ya. Jadi ketika nasab dia dengan alif, asmaul khamsah. Syarat-syarat dia tadi kita dah sebut dah.
Samalah, semua ketika rafa' dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika khafat nanti khafat dengan ya. Itu dia bagi contoh nahwu apa ni dalam sematan dia sebut apa? Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha zalika. Kasrah. Okey. Kasrah ada satu tempat. Apa dia? Fa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jama' muannas salim. Apa tak ada jamak muannas salim? Kita bagi apa itu? Safi. Tarikh jamak muannas salim. Adalah ala aksara isnain atau isnatain, apa muskilah. Boleh juga. Sebab tu kita cakap ada isim apa ni muzakkar yang mana dijamakkan dengan jamak muannas salim, seperti istablun jadi istablat, hammam hammamat. Sebab tu setengah apa ni nahwiyin dia beralih kepada jamak muzakkar salim tu adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, iaitu apa yang dijamakkan dengan alif dan tak yang ditambah. Sama ada muzakkar ataupun muannas dia punya mufrad dia. Ini contoh dia macam mana? Al-muslimat. Ra'aitu at-talibat ti kata ti. Ra'aitu at-talibati, dia tak talibata. Yang ni dia terkeluar daripada asal lah. Nanti kita akan tengok, nanti dia buat kesimpulan kat belakang. Nanti ada yang di i'rab dengan apa ni harakat, ada yang di i'rab dengan huruf. Itu ada sebut wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadhu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Itu asal. Wa kharaja an zalika salah satu asya', antaranya jamak muannas salim, yang mana jamak muannas salim nasab dia dengan kasrah. Ikutkan nak nasab dengan fathah tapi nasab dengan kasrah. Jadi kalau talibat jamak muannas salim, kena ingat kalau dia jadi, kalau ketika nasab waktu tu nasab dia bukan dengan fathah. Biasa kita nasab fathah, nasab fathah. Itu yang biasalah. Kita boleh ingat dan kita hafal. Tapi dekat jamak muannas salim ni nasab kena kasrah. Kamu nak nasab, nak tinggi, kamu nak tawaduk. Kemudian al-ya. Habis ya tu. Ya ada dua pada jamak muzakkar salim, pada tasniyah. Fa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Pada tasniyah tadi itulah nama-nama yang musannah, dan juga pada jamak. Masuk jamak tu jamak muzakkar salim. Masuk jamak muzakkar salim. Kita bagi contoh terus. Ra'aitu at-talibaini. Ra'aitu at-talibaini. Ra'aitu al-mudarri sataini. Sama ada muzakkar ataupun muannas. Dia punya alamat dia adalah ya. Nun iwadun anit tanwin.
Boleh. Ra'aitu at-talibaini, ra'aitu al-mudarrisataini. Kemudian jamak muzakkar salim, ra'aitu al-mudarrisina. Ra'aitu al-muhaddisina. Jadi apa beza tasniah dengan jamak muzakkar salim? Kita kena ingatlah, tasniah sebelum ya dia fathah, selepas ya dia kasrah. Mudarrisataini, talibaini. Adapun jamak dia punya sebelum ya dia kasrah, selepas ya dia fathah. Muhaddisina, mudarrisina. Sebelum ya dia kasrah, selepas ya dia fathah. Adapun tasniah sebelum ya dia fathah, selepas ya dia kasrah. Itu kena ingat lah. Lepas tu apa dia punya takrif? Apa takrif dah? Nan, takrif tasniah bagilah tadi. Tasniah. Tulis majumi'ah, pula dah. Madalla alasnaini awisnataini biziyadati alifin wa nunin fi raf'i wa ya'in wa nunin fi nasbi wal jarri. Aghnat hadhihi ziyadah anil atih wal ma'tuf. Itu dia punya takrif tasniah. Bagi lepas ni tu. Maknanya benda-benda ni sepatutnya kena ni dah lah, maknanya hak mengaji ni lah, ada lama-lama mengaji ni, barulah nak masuk hak lain-lain pun. Yang ni pun dah settle lah, takrif dia dah hafal dah sebati dalam diri dah. Sebab nanti nak masuk ilmu lain ada pula takrif lain yang perlu dihafal. Bukan sekat perlu dihafal, tapi perlu difaham. Tapi nak faham tu kita hafal dulu lah. Lepas tu mungkin kalau kita baca kitab-kitab yang lain, kita akan jumpa takrif yang agak berbeza sikit. Tapi kadang lebih kurang aja. Mungkin ayat-ayat yang digunakan tu agak berbeza. Lepas tu kita nak mengaji kritikan, jawab balas dan sebagainya. Jadi untuk buku kitab-kitab permulaan ni mungkinlah kita tak jumpa lah benda-benda tu. Tapi bila kita baca kitab-kitab yang besar, kita akan jumpa yang tu. Dan juga khilaf-khilaf di antara ulama. Lepas tu jamak muzakkar salim madalla ala aksara minasnaini. Lepas tu biziyadati wawin wa nunin fi raf'i wa ya'in wa nunin fi nasbi wal jarri salihun litajarrudi an hadhihi ziyadah wa atfi mislihi alaih. Satu ni padam. Betul kata musannif rahimahullah, fa amma hadfun nun fayakunu alamatan li an-nasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bi sabatin nun. Okey. Allati raf'uha bi sabatin nun. Jadi hazaf nun fa amma wa amma hadfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fi fil af'alil khamsah, ataupun dikenali dengan al-amsilatul khamsah. Setengah kitab ditakbirkan dengan al-amsilah al-khamsah. Al-af'alul khamsah allati raf'uha bisabah ataupun bisubut, dua-dua boleh, bisabatin nun. Jadi hazaf nun, alamat hazaf nun ni iaitu pada fi'il yang 5, yang mana rafa' fi'il 5 ni adalah dengan subutnya nun.
yaf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna. Lepas tu yaf'alani, taf'alani. Tu perempuan, taf'alina. Inilah yang dinamakan dengan al-af'alul khamsah ataupun al-amsilatu al-khamsah. Misal-misal yang 5. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Baik. Jadi kesemua ni al-af'alul khamsah ni ketika rafa' dengan nun. Ketika rafa' dengan nun. Adapun waw, alif dan juga ya macam kita sebut tadi dia fa'il. Okey. Jadi yang kelima-lima ni lah ketika mana nasab dengan hazaf nun. Kita masukkan lan, amil nasab lan, maka pada ketika ni kita akan hazafkan nun di belakang. Jadilah lan yaf'alu, lan taf'alu, lan yaf'ala, lan taf'ala, lan taf'ali. Dan cara menulisnya kita akan letak tambah ada alif kat belakang ni. Pada yaf'alu dan taf'alu. Dalam ayat Quran, fa in lam taf'alu walan taf'alu. Yang ni jazam. Fa in lam taf'alu, kita nak kat sini. Walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Jadi di sini nasab dengan lan. Alamat nasab dia apa? Hazaf nun. Jadi sini kita kata mansub. Mansub dengan apa yang amil yang menasabkan dia lan. Ada amil dia lan. Baik, apa alamat dia? Alamat dia tak lepas daripada 5 tu. Jadi kat situ apa alamat dia? Hazaf nun. Jadi alif, waw, ya itu semua fa'il. Sejam. Tolak mana? Sejam dah tu. Okey. Ma'rufah. Okey, alamat khafat kita ambil Wasallallahu Sayyidina Muhammad, kita ambil 2. Fathah kita tinggal sebab pembicaraan dia panjang. Jadi alamat khafat ada 3. Fa walil khafdi salasu alamatin. Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Okey, ini alamat khafat. Jadi kalau satu kalimat tu Allah Sayyidina Muhammad, satu kalimat tu hukum dia khafat, maka tak lepas daripada alamat ni lah. Dia faham? Sama yang macam tadi. Kalau satu kalimat tu nasab, tak lepas daripada 5 alamat. Kalau satu kalimat tu rafa', tak lepas daripada 4 alamat. Dan kalau kalimat tu khafat, maka tak lepas daripada 3 alamat ni. Maka bila disebut alamat yang selain daripada tu, kau silap lah. Okay. Jadi al-kasrah, al-ya, al-fathah. Jadi kita ambil 2. Fathah kita tinggal. Sebab fathah ni pada isim mamnu' minas saraf. Jadi dia agak panjang sikit. Jadi kasrah, fa ammal kasratu fatakunu alamatan fil ismi al-mufrad al-munsarif wa jam'i at-taksir al-munsarif.
dan pada jamak muannas salim. Baik, pada 3 tempat ni lah. Yang pertama isim mufrad munsharif, sama juga dia punya takrif tadi, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Cuma bezanya di sini ada tambahan, ada kaid al-munsharif, di sini ada kaid al-munsharif. Maknanya isim mufrad yang terima tanwin, dan jamak taksir yang terima tanwin. Saraf dengan mana tanwin. Jadi al-ismul mamnu' minas saraf itu isim yang mamnu' daripada terima tanwin. Okey. Jadi nanti kita akan mengajilah ada isim yang dia tak terima tanwin. Iaitu bila mana isim tu dia menyerupai fa'il. Isim tu dia menyerupai fa'il. Itu pada fathah nanti. Sebab tu di sini dia kaitkan. Di sini dia kait dengan isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, sebab ada isim mufrad yang ghair munsharif dan ada jamak taksir yang ghair munsharif, yang mana ketika jar dia bukan dengan kasrah, tapi jar dia dengan fathah. Ini biasa contoh marartu bi Zaid. Marartu bi Zaidin. Jadi Zaid isim mufrad munsharif ma'ruf, jamak taksir marartu birrijali. Dia punya apa ni, bi Zaidin ni majrur dengan apa? Majrur dengan ba. Jadi apa alamat jar dia kasrah. Marartu birrijal, rijal jamak taksir, lepas tu dia majrur dengan sebab ba. Jadi apa alamat jar dia? Alamat jar dia kasrah. Okey. Dan jamak muannas salim. Apa dia takrif dia? Sekali lagi. Mama. Ma jumi'ah. Meh apa dia meh? Apa dia? Ma jumi'ah. Pak nak dengar. Kuat. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Itu jamak muannas salim. Contohnya tadi dah. Marartu bit talibati. Marartu bit talibati, talibat majrur dengan sebab ba. Alamat jar dia adalah kasrah. Habis. Lihat. Al-ya. Satu lagi. Ini pun sama juga pada 3. Al-asma al-khamsah. Kemudian at-tasniyah. Dan juga jamak muzakkar salim. Okey. Fa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsah wa fit tasniyati wal jam'i. 3 tempat ni. Okey. Jadi asma'ul khamsah ketika rafa' dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika khafat dengan ya. Ketika khafat dengan ya. Balik sekejap lagi zikir banyak-banyak sikit tu. Zikir, lepas tu buat tengok, buat latihan. Lama-lama kukuh lah, lama-lama dia ingat. Jadi asma'ul khamsah rafa' dengan waw,
Ja'a abuka, ra'aitu abaka, nasab dengan alif. Dan ketika khafat dengan ya. Ni alamat rafa' dia waw, alamat rafa' dia alif, alamat nasab dia alif, alamat khafat dia ya. Jadi asmaul khamsah ni kita dah tahu dah semua. Rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Okey. Jadi maratu bi abika, ba tu harful jar, abi majrur apa ni bil ba wa alamatu jarrihi al ya. Li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wa kaf mudhafun ilaih. At-tasniyah, isim tasniyah. Sekali lagi. Tasniyah apa? Madalla ala ايش بزيادة ألف ونون في الرفع وياء في والجر itu أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. Jamak muzakkar salim. Iman. Jamak muzakkar salim. Madalla ala. Yes, okey, madalla ala aksara min asnaini. Biziyadati wawin biziyadati wawin wa nunin fi raf'i betul, wa ya'in wa nunin fi nasbi wal jarri. Itu salihun an hadhihi ziyadah wa atfi mislihi alaih. Seluruh baik. Itu takrif tasniyah dan juga takrif jamak muzakkar salim. Kalau kita lalu lagi kita akan tanya lagi lah. Senyum apa ya? Tasniyah. Baik, tasniyah maknanya isim tasniyah rafa' dah. Betul? Rafa' dengan apa? Rafa' dengan alif, nasab dengan ya, khafat dengan ya. Contoh dia, contoh khafat marar tu. Bentuk marar tu ya. Apa dia contoh dia? Katab tu biqalamain. Aku tulis dengan dua pen. Katab tu biqalamain. Jadi qalamain majrur dengan ba. Jadi alamat jar dia ya. Faham? Alamat jar dia ya. Nun iwadun anit tanwin. Satu. Yang penting sekarang ni kita dah tahu dia punya ketika rafa' dengan ja'a at-taliban. At-taliban. Rafa' dengan alif. Ra'aitu at-talibaini. Nasab dengan ya. Jar pun dengan ya juga. Faham? Sama alamat, tapi kena tengok dia jadi alamat bagi jar ke alamat bagi nasab. Jamak muzakkar salim, contoh dia apa? Jamak muzakkar salim contoh tadi ya, sama marar tu bil
bil mudarrisina. Marartu bil mudarrisina. Jadi ya ni alamat bagi jamak muzakkar salim, alamat jar. Al mudarrisi ni majrur bil ba. Jadi ba ni jadi amil yang menjarkan mudarrisin. Lepas tu mudarrisin ni apa alamat jar dia? Wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu jam'ul muzakkari salim. Wa nun iwadun anit tanwin. Nun dia ganti daripada tanwin. Kemudian fathah itu kita tinggal nanti. Wal fathatu fa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Baik. Berhenti berapa minit? Okey, kita berhenti dalam 15 minit. Lepas tu kita akan baca fiqh. Kemudian Azimi ada hantar. Kita bagi yang tak ada kitab lah. Dia ada postkan kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram tu. Jadi boleh download lah. Boleh download, buka Kitabus Shalah. Mungkin kita akan tengoklah nanti sedikit hadis-hadis. Kita mungkin akan tukar sikit cara pembacaan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.